Ya, bersama rakan tugas kita Ernie Sofina. Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Ernie, apa kabar? Alhamdulillah sihat walafiat ya, dan cuaca juga pagi ini cukup cerah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan kita yakin pada pagi Senin ini banyak bahan ataupun informasi dari daerah Tutong yang mungkin Ernie ingin kongsikan bersama kita pada pagi ini. Jadi bagaimana Atul? Ya. Kita serahkan pada Ernie. Silakan Ernie. Baik, terima kasih rakan-rakan saya di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan di pagi ini. Seperti biasa, beberapa maklumat semasa dan juga satu bahan visual akan kami muatkan dalam pertemuan kita pagi ini. Dan saya kongsikan dulu mengenai info penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku di sebahagian kawasan. Hari ini 31 Ogos 2020 diteruskan lagi kerja-kerja penggantian kawat atas voltan tinggi di kawasan sebahagian Kampung Binutan, Kampung Kerancing dan kawasan sekitarnya. Kerja-kerja berkenaan akan bermula pada jam 8.30 pagi dan insyaAllah ianya akan berakhir pada jam 4.30 petang. Ya. Jadi harap maklum bagi bis kita yang tinggal di kawasan Kampung Binutan, Kampung Kerancing dan juga kawasan sekitarnya. Dan seterusnya mengenai pengiklanan Gurai Selera Tutong, Jalan Menteri Tai Pekan Tutong masih lagi dibukakan borang permohonannya. Jadi Auda boleh mendapatkan borang permohonan berkenaan di kaunter unit perlesenan Jabatan Bandaran Tutong semasa waktu pejabat. Dan tarikh akhir bagi mengembalikan borang permohonan berkenaan ialah pada 15 September 2020. Baik, untuk seterusnya kita beralih untuk mengongsikan satu bahan visual yang kami kongsikan untuk Auda pagi ini. Apabila menyebut mengenai dengan keusahawanan, ia bukanlah perkara yang asing lagi didengari kerana pelibatan masyarakat dari pelbagai peringkat umur di negara ini semakin bertambah dan menunjukkan suatu perkembangan yang positif. Bermulanya pembabitan di dalam dunia keusahawanan lazimnya adalah daripada minat individu itu sendiri, dan usaha yang dijalankan sebagai rintisan kebiasaannya adalah daripada kemahiran, bakat serta pengalaman yang ditimba atau dipelajari yang seterusnya diketengahkan untuk dipasarkan sebagai suatu produk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Auda. Ketika ini saya berada di sebuah kafe yang terletak di daerah Tutong yang dimiliki oleh belia tempatan kita ni. Dan kita cukup berbangga belia-belia kita ni masa ni semakin berani untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan dan untuk mengorak langkah yang lebih besar lagi, dan itu satu yang kita cukup bangga sekali lah. Dan untuk kali ini Auda, saya akan buat pendekatan bersama dengan pemilik kafe ini. Kita ini akan mengetahui sedikit perjalanan keusahawanan beliau, dan untuk itu Auda teruskan kesetiaan Auda bersama saya. Bermula pada 1 Januari 2019, Awang Haji Ishraf Fikri bin Haji Osman, seorang belia dari Kampung Tanjung Maya, telah menubuhkan sebuah kafe atau kedai kopinya yang pertama di Kampung Sungai Liang, daerah Belait. Manakala pada Ogos 2020, beliau membuka cawangannya yang kedua di Kompleks Berjaya, Kampung Petani Tutong. Ini merupakan antara detik permulaan beliau dalam mengukur kompetensi keusahawanannya bagi mengendalikan sebuah kafe serta mengetengahkan produk yang diniagakan bagi mencapai standard atau piawaian yang terbaik. Produk yang diketengahkan turut tersenarai dan diiktiraf sebagai salah satu the best coffee stop bagi tahun 2019 di negara Brunei Darussalam oleh Lembaga Pelancongan Brunei. Baik, inilah dia pemilik kafe Kopi Fix. Ya, seorang belia yang mempunyai wawasan dan juga visi yang besar. Dan kita akan mengetahuilah perjalanan keusahawanan beliau, Awang Fikri. Terlebih dahulu ingin kita mengetahuilah mengapa kopi yang diketengahkan atau? Kopi pasal minatkan kopi lah. Kopi ini ia ada seninya yang tersendiri. Kalau macam di sini kopinya kopi espresso lah tak? Yeah. So untuk membancuh espresso ni, ia memerlukan teknik dan pemilihan biji-biji kopi dan berapa
lepas di ekstrak kopi itu berapa banyak kopi yang boleh didapat di sana. Okey. Selain daripada itu, minat kopi ini pasal dulu pernah bekerja sebagai waiter ketika menuntut lah dulu. Jadi salah satu tugas untuk membuat minuman and then membancuh kopi menggunakan French press. Mainly kalau sebelum ini kalau espresso ni ia menggunakan mesin kan, kebanyakannya lah. Jadi mula-mula belajar sendiri, membaca buku, melihat video. Lepas itu baru mengambil kos untuk membuat kopi espresso ni. Kopi yang saya hasilkan di sini ia start dari pemilihan biji kopi. Lepas itu berapa tekanan pressure-nya kata ni waktu tani mengekstrak atau karang, dan berapa timbangannya, berapa lepas kata ni ekstrak kopi itu kan ada keluar air kopi itu. Jadi itu memang bersukat lah, ada bersukat sudah according to ia punya guideline ataupun baseline. Jadi pemilihan kopi-kopi itu di awal sebelum menubuhkan kafe itu. Jadi cita rasa sendiri memang terpulang kepada pemilik kafe-kafe. Kalau kebiasaannya lah, sebelum kita ni melibatkan diri dalam bidang keusahawan, sudah pasti banyak cabaran. Jadi bagaimana kita ni orang menempuhi cabaran-cabaran itu? Cabaran memang banyaklah. Salah satunya pembahagian masa, masa dengan keluarga itu banyak Jadi sama-sama menempuh cabaran ini, jadi mendapat support, iaitu sokongan lah, sokongan yang terutamanya dari keluarga itulah sendiri, dan support dari kawan-kawan dan komuniti penggemar-penggemar kopi ini lah. Pasal saya pun untuk bisnesnya towards coffee. Jiwa keusahawanan beliau sudah terpaut sejak zaman persekolahan lagi, dan semangat jitu ini diteruskan sehingga beliau melanjutkan pengajian di luar negara. Selain itu juga, penglibatan dalam beberapa penyertaan expo dan festival di negara ini turut memberi pengalaman yang bermakna kepada beliau yang kemudian diterapkan dan diaplikasikan melalui perniagaan yang diusahakan olehnya pada masa ini. Konsep kafe ini berkonsepkan industrial rustic lah, di mana kita nampak di sini ada combination basi dengan kayu-kayu vintage macam mana. Jadi ada lampung pun yang bergantung-gantung macam mana ni lah. Jika kalau kita nampak di sini cara wiringnya, ia indah tuck in-nya katanya, indah masuk ke dinding, ia seolah-olah raw. Jadi, lantai pun ia seolah-olah macam macam factory punya konsep. Itulah yang diketengahkan di sini. Sebagai pemilik kafe, salah satu saya punya target untuk membantu sama-sama lokal, orang petani orang Brunei, sama-sama membangun sesama sendiri. Jadi maksudnya salah satunya memberi peluang pekerjaan kepada tani punya orang-orang lokal, membina lokal tani ini dengan kemahiran yang seperti saya cakapkan tadi. Kopi ini ia ada seninya yang tersendiri, caranya membuat. Jadi itu adalah kemahiran. Ia pun ada seni di sebalik extraction of coffee ini. Segala reka bentuk, susun atur kelengkapan serta konsep adalah cetusan idea kreatif beliau sendiri yang memainkan peranan signifikan bagi seseorang usahawan yang mengusahakan sebuah kafe atau kedai kopi seumpama ini, kerana untuk memberi keselesaan serta untuk menarik perhatian pelanggan selain daripada perkhidmatan yang diberikan. Setiap usahawan pasti mempunyai jalur perjalanan yang berbeza dalam mengecapi cita-cita yang dihasratkan. Namun, visi dan misi dalam berniaga perlu ada bagi sentiasa berpendirian teguh untuk mencapai matlamat yang diimpikan dan agar sentiasa relevan dan berdaya tahan di dalam persada ini. Baik, jadi kalau bagi pendapat Awang Fikri, mengapa beliau patut
mencuburi dalam bidang keusahawanan? Sebenarnya soalan itu general lah. General. Bagi pendapat saya, anda semestinya belia untuk menceburkan dalam bidang ini. Saya sendiri pun mengambil masa yang lama lah untuk membuka kafe ini. Tapi yang kunci utamanya adalah keberanian lah. Kalau akan dipikirkan, setiap yang tani buat memang ada risikonya. Jadi walaupun minat itu ada, tapi keberanian itu tidak ada. Sama yang saya cakapkan tadi, support tu kurang. Jadi macam mungkin semangat itu pun kurang lah kan untuk mendapatkan keberanian itu. Itu yang paling utamanya, itu sokongan dari keluarga dan masyarakat yang lain lah. InsyaAllah kalau ada rezeki kalau ada rezeki, insyaAllah satu hari nantilah kalau dapat mengembangkan produk ini hingga ke peringkat antarabangsa lah, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, itulah perkongsian daripada seorang belia kita ni, Awang Fikri, yang mempunyai satu visi yang besar, dan kita doakan agar apa yang beliau ingin capaikan agar tercapai di masa-masa akan datang, insya-Allah. Dan memang betul lah seperti yang beliau kongsikan, dalam mencuburi bidang keusahawanan ini memang banyak cabaran yang perlu ditempuhi. Jadi selaku seorang usahawan, kita ni jangan cepat putus asa. Orang don't give up, keep it up. Dan insya-Allah sampai di sini sahaja pertemuan kita, dan insya-Allah kita akan bersua lagi. Dan untuk itu sekian, jumpa lagi.